Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini diberi kerahmatan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan pelajaran tajwid ataupun hukum tajwid ataupun kita boleh panggil undang-undang undang-undang Al-Quran ataupun cara nak baca Al-Quran, yang mana pada pagi ini saya akan bincangkan menggunakan buku ni, buku tajwid ni. Jadi buku ni ada dijual di kedai-kedai buku lah. Di kedai buku, sama ada kedai buku Hasani dan sebagainya lah, InsyaAllah. Yang mana ada boleh tengoklah buku ni, InsyaAllah. Pada pagi ini kita akan bincang satu dua tajuk yang ada dalam buku tajuk ini, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita buka. Kita buka muka surat. Kita buka muka surat muka surat 8 lah, muka surat 8. Baik. Kita buka muka surat 8, tajuk dia izhar. Izhar. Baik. Sebelum tu muka surat 8 dia kata pelajaran yang kedua, nun mati ya. Nun mati kita kena kenal bagaimanakah bentuk nun mati. Baik, dalam Quran nun mati ada beberapa jenis. Ada yang nun mati ada tanda sukun di atasnya, dan ada nun mati di atasnya tidak ada tanda sukun, dan ada nun mati di atasnya ada mim kecil. Inilah antara bentuk-bentuk nun mati di dalam Al-Quran. Ada nun mati di atasnya ada tanda sukun, dan ada nun mati di atasnya tidak ada sebarang tanda ataupun kita panggil nun kosong, tidak ada sebarang tanda. Dan ada nun mati di atasnya ada mim kecil. Baik, kenapakah ada perbezaan di antara satu nun dengan nun mati yang lain? Baik, kalau kita nampak nun mati di atasnya ada tanda sukun, bermaksud bacaan di sini mestilah dijelaskan ataupun kita panggil dalam bahasa Arab izhar, dijelaskan. Tetapi kalau kita nampak nun mati bentuk dia macam ni ataupun kita panggil nun kosong lah, tapi ni nun mati. Baik, dia boleh terbahagi kepada dua hukum. Sama ada hukum di situ hukum ikhfa ataupun hukum idgham. Dan yang ketiga pula nun mati yang mana di atasnya ada mim kecil. Baik, dekat sini pula menunjukkan kata hukum iqlab. Okey, ulang balik. Kalau nun mati di atasnya ada tanda sukun, menunjukkan hukum izhar. Izhar. Apa maksud izhar? Kena jelaskan, kena jelaskan bunyi nun ni. Contoh dia man amana. Izhar. Kalau nun mati macam bentuk dia macam ni, tidak ada sebarang tanda, menunjuk sama ada hukum ikhfa ataupun idgham. Dua hukum lah.
Baik, manakala nun mati jika bentuk dia macam ni, yang mana di atasnya ada mim kecil, ini menunjukkan hukum iqlab. Iqlab ni apa dah? Menukarkan sebutan nun mati kepada sebutan mim. Tu baik. Jadi inilah perbezaan di antara nun mati lah. Dalam Quran dia ada banyak jenis lah. Jangan kita kata nun mati tu mesti kena ada tanda sukun. Kadang-kadang nun mati tidak ada tanda sukun. Kadang-kadang nun mati ada mim kecil di atasnya lah. Okey. Baik. Kemudian tanwin pula. Kita tengok tanwin pula nah. Tadi nun mati lah. Kemudian kita tengok tanwin pula. Yang ni kita kena tahu lah. Kadang-kadang yang ni pun kita tak cam. Kadang-kadang yang ni pun kita tak kenal. Baik. Masalah lah kalau kita tak kenal ni memang masalah. Jadi kita kena kenal lah insya-Allah. Baik. Kemudian tanwin pula. Tengok tanwin. Ada beberapa bentuk tanwin. Yang pertama bentuknya fathatain. Fathatain sama selari. Kasratain sama selari. Dhammatain 69. Kemudian yang kedua fathatain tidak selari. Kasratain tidak selari. Dan dhammatain 99. Manakala yang ketiga pula nampak tak? Yang ketiga fathatain ada mim kecil sebelahnya. Kasratain ada mim kecil sebelahnya. Dhammatain pun ada mim kecil sebelahnya. Baik, apakah perbezaan di antara tanwin ni dan tanwin ni? Macam tadilah sama juga. Kalau tanwin fathatain sama selari, kasratain sama selari, dhammatain 69 menunjukkan kata hukum izhar kat situ. Manakala tanwin jika fathatain tidak selari, kasratain tidak selari, dhammatain 99 menunjukkan kata hukum ikhfa ataupun izhar kat situ. Manakala fathatain sebelahnya ada mim kecil, yang mana baris dua tu dibuang satu baris, dan sebelahnya ada mim kecil. Kasratain pun sama juga, dibuang satu baris dan sebelahnya ada mim kecil. Waw dhammatain dibuang satu dhammah dan ada mim kecil, menunjukkan kata hukum iqlab kat sini. Baik, yang ni kita kena settle lah, kita kena dah faham lah. Kalau yang ni pun kita tak faham, memang masalah. Memang masalah. Okey. Okey, saya padam lah. Ramai yang baca Quran tapi kadang-kadang tanwin pun tak kenal. Masalah lah. Kalau tanwin pun tak kenal memang masalah. Baik. Kemudian dia kata nun mati dan tanwin ataupun hukum nun mati, hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada apa? Kalau dalam kitab ni dia kata ada 4, ada 4. Kalau kita pecah sikit dia ada 5. Macam mana boleh jadi 5? Sebabnya idgham tu dia pecah 2 pula. Kalau ikut tu 4 lah, izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Ada 4 kan? Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Ada 4. Tapi pada hukum idgham tu terpecah 2 pula. Maka jadi 5 lah. Apa dia? Izhar, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Jadi 5 lah. Kita boleh panggil hukum nun mati atau tanwin ataupun hukum 5 pun boleh. Sebab ada 5. Okey, baik. Jadi untuk pagi ni kita bincang yang pertama dulu. Kita bincang yang pertama dulu iaitu hukum izhar. Hukum izhar. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar? Izhar tu apa dia? Tu kena tahu lah. Kita nak baca Quran pastikan kita kena tahu lah. Hukum izhar apa dia? Ikhfa apa dia? Idgham apa dia? Iqlab apa dia? Ni kita pakai baca lah. Kadang orang tanya hukum izhar pun tak tahu kan? Apa maksud izhar pun tak tahu. Jadi dia tu tak mahir lagi lah. Dia tu bukan orang yang mahir lagi. Kena mengaji lagi lah. Kena mengaji lagi. Baik. Jadi izhar ni apa dia? Maksud izhar tu bahasa Arab. Bahasa kita panggil menyatakan.
menjelaskan, menerangkan. Itulah izhar. Baik. Jadi izhar tu pada bahasa, pada lughah, menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu. Kemudian pada istilah pula, kita nak pada istilah. Pada bahasa tu dia tukar bahasa saja kan. Iaitu izhar, bahasa Arab, bahasa kita panggil menyatakan sesuatu lah. Itu pada bahasa. Kita nak pada istilah ilmu tajwid. Apa dia makna izhar pada istilah ilmu tajwid? Melafazkan ataupun mengeluarkan bunyi lah, huruf, mengeluarkan suara, melafazkan setiap huruf yang bertanda sukun. Melafazkan huruf yang bertanda sukun. Tak kiralah tadi nun mati, tak kiralah apa-apa huruf sekalipun yang ada tanda sukun di atasnya, kena melafazkan huruf tersebut dari makhraj. Dari makhraj lah. Sebab apa? Setiap huruf itu dia ada makhraj. Kalau nun dia benar, hujung dia dah sentuh dah langit kan. An, man, tu bagi sebut tu bagi jelas. Dari makhraj dia tanpa dengung. Maksudnya jangan dengung. Kalau nun jangan dengung yang panjang. Sebab diri nun tu memang ada sifat dengung. Yang tu sifat asal. Tapi maksud di sini jangan dengung, maknanya jangan panjangkan dengung. Man, tu salah. An, jangan panjangkan dengung. Dengung sekadar sifat dia sahaja. An, man, okey sudah. Jadi melafazkan setiap huruf yang bertanda sukun, sama ada nun mati, tanwin dan huruf-huruf yang lain yang bertanda sukun dari makhrajnya tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar. Secara kesimpulannya, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar, maka bacaan di situ mestilah kita kena jelaskan bunyi nun mati tersebut. Jadi sebelum tu kita kena tahulah dulu apa dia huruf izhar. Huruf izhar ni ada berapa? Baik, huruf izhar ada 6 lah, semua ada 6. Huruf izhar semua ada 6. Apa dia? Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Simple. Jadi huruf izhar apa? Ada 6 lah. Hamzah, ha pedas, kha, ain, ghain dan ha. Huruf izhar ada 6. Kena ingat lah. Jadi tiap-tiap nun mati ataupun tanwin tiap-tiap nun mati ataupun tanwin yang 3 ni bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ni lah. Sama ada nun mati bertemu hamzah ataupun tanwin fathatain bertemu hamzah, kasratain bertemu dengan hamzah, dhammatain bertemu dengan hamzah. Salah satu lah. Sama ada nun mati bertemu ha ke, tanwin bertemu ha ke, tak kira lah. Maka apabila berlaku macam tu, maka nun mati ini mestilah dibaca dengan jelas. Tanwin ini mesti dibaca dengan jelas. Apa beza nun mati dengan tanwin? Apa beza nun mati dengan tanwin? Nun mati dengan tanwin hanya beza pada bentuk tulisan sahaja. Bunyi dia sama. Bunyi dia sama. Contoh dia, mim fathah nun sukun bunyi man, kan? Kalau tanwin pula, mim fathatain bunyi man. Jadi bunyi dia sama. Cuma beza dia bentuk sahajalah. Nun mati bentuk dia macam ni. Tanwin bentuk dia macam ni. Kalau kasratain pula, mim kasratain bunyi min. Kalau nun mati, min kasrah nun sukun bunyi min. Sama juga. Begitu juga dhammatain. Mim dhammatain bunyi mun. Kalau mim dhammah nun sukun bunyi mun. Dia sama lah. Bunyi dia sama. Cuma beza pada bentuk sahaja. Baik, kesimpulannya, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar ini, maka bacaan nun mati itu ataupun tanwin mestilah diizharkan, mestilah dijelaskan. Baik, kita tulis contoh dah.
Contoh dah. Okey, kita tengok contoh dah. Baik, kita tengok contoh dah. Bagi hamzah dulu. Huruf izhar yang pertama adalah hamzah. Contoh dia macam mana? Baik, contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Kita tengok contoh yang pertama. Kat sini mana ada huruf izhar? Kat sini mana ada huruf izhar pada contoh Rasulun Amin ni? Mana ada huruf izhar? Baik, huruf izhar adalah hamzah. Hamzah. Huruf izhar adalah hamzah. Kat sini nun mati ataupun tanwin bertemu dengan hamzah. Kat sini adalah tanwin, iaitu tanwin dhammatain bertemu dengan hamzah. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah, maka bacaan tanwin ini mestilah diizharkan, dijelaskan. Tanwin ini mestilah kena jelas. Bacaan macam mana? Rasulun Amin. Rasulun Amin. Kena bagi jelas. Sebutan tanwin ni kena bagi jelas. Jangan dengung. Rasulun Amin. Salah. Siapa dengung salah. Tanwin ni jangan dengung. Jangan dengung. Sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan hamzah. Yang mana hamzah adalah huruf izhar yang 6. Okey. Jadi kat sini jangan dengung lah. Kena jelaskan, kena nyatakan, kena terangkan bunyi tanwin ini. Rasulun Amin. Baik. Itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, tengok contoh yang kedua, iaitu baik, contoh yang kedua, tengok sini. Kat sini adalah nun mati ya. Kadang-kadang tanwin, kadang-kadang nun mati. Kat sini nun mati iaitu nun yang ada tanda sukun bertemu dengan hamzah. Yang mana hamzah ini adalah huruf izhar yang 6. Apabila bertemunya nun mati dengan hamzah, maka bacaan nun mati ini mestilah dijelaskan, mestilah diterangkan, mestilah dinyatakan. Maksudnya jangan dengung yang panjang. Dengung sekadar sifat nun saja. Sebab nun memang sifat asalnya ada dengung. Cuma jangan panjang. Yang betul bacaan macam mana? Man amana. Man amana. Kena jelaskan bunyi nun ini. Sebab apa? Sebab kat sini hukum izhar. Izhar halqi. Iaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah, maka bacaan nun mati mestilah dijelaskan. Man amana. Jangan dengung yang panjang. Man amana. Man. Salah. Siapa dengung pada nun ini, maka bacaan dia salah. Dia kena jelaskan. Man amana. Okey. Itu contoh yang kedua. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Iaitu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan hamzah. Yang mana hamzah adalah huruf izhar. Contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga, nun mati. Nun mati bertemu dengan hamzah juga. Dalam satu kalimah. Yang ni bertemunya nun mati dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang tadi tu dalam dua kalimah. Yang tadi nun mati bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Yang ni nun mati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, satu perkataan.
Tak kira lah 2 kalimah ke ataupun 1 kalimah, bacaan dia tetap sama, iaitu kena jelaskan bunyi nun mati. Jelaskan. Macam mana? Wayan aun. Jangan dengung lah. Wayan aun. Salah. Siapa dengung salah. Salah lah. Kena jelaskan bunyi nun mati kerana di sini adalah hukum izhar. Izhar maksudnya jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bunyi nun mati ini. Wayan aun. Kena jelaskan lah. Jangan dengung. Baik, itu contoh bagi huruf izhar yang pertama adalah hamzah. Okey, kita tengok pula huruf izhar yang kedua. Huruf izhar yang kedua huruf apa? Huruf izhar semua ada 6 kan? Yang kedua adalah huruf ha pedas. Ha pedas nah. Ha pedas bentuknya macam ni. Ha pedas. Ni bukan ha simpul. Ni ha pedas. Bunyi pedas. Tu. Baik, contoh yang pertama bagi huruf izhar yang kedua adalah baik, ini adalah contoh yang pertama bagi huruf izhar yang kedua, iaitu huruf ha pedas. Kat sini apa dia yang bertemu dengan ha pedas? Baik, kat sini adalah tanwin Tanwin domaten bertemu dengan ha pedas dalam 2 kalimah. Alimun 1 kalimah, halimun 1 kalimah. Jadi bertemunya tanwin dengan ha pedas, maka di sini kita panggil hukum izhar halqi. Tahu mana? Tanwin bertemu dengan ha pedas, yang mana ha pedas adalah huruf izhar. Jadi apabila tanwin bertemu dengan ha pedas, maka bacaan di sini mestilah kita kena jelaskan bunyi tanwin ini. Jangan dengung. Macam mana? Alimun halim. Alimun halim. Bagi jelas. Tanwin ni baca tu bagi jelas. Jangan dengung. Alimun. Siapa dengung salah. Siapa dengung salah. Kena jelaskan. Sebab kat sini hukum dia izhar, iaitu tanwin bertemu dengan ha pedas. Jelaskan bunyi tanwin ni. Alimun halim. Baik. Biarlah kita baca Quran tu tahu hukum. Ramai yang baca Quran tak tahu hukum. Bila tak tahu hukum ni dia redah ikut dan. Jaga-jaga lah. Kalau tak salah tak apa, takut salah. Baca Quran salah tanpa dia belajar, tanpa dia sengaja ke mana ke, maka dikatakan hukum kesalahan besar. Boleh merosakkan makna ayat. Hukum dia berdosa dan haram lah. Kena mengaji. Baik. Kemudian kita tengok contoh yang kedua. Yang ni tanwin bertemu dengan ha. Contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua masih lagi huruf ha. Contoh yang kedua adalah baik, contoh yang kedua iaitu nun mati. Nun mati iaitu nun yang ada sukun di atasnya bertemu dengan ha. Dalam 2 kalimah, min 1 kalimah, hadidin 1 kalimah. Maka bertemunya nun mati dengan ha dipanggil hukum apa? Izhar halqi. Izhar tu maksudnya jelaskan. Halqi tu halqum dah. Sebab apa? Sebab ha ni tempat keluar dia di halqum, di tengah halqum. Tengah halqum. Jadi apabila nun mati bertemu dengan hamzah, maka kita mesti wajib jelaskan bunyi nun ini. Nun mati ini mestilah wajiblah dijelaskan. Macam mana? Min hadid. Min hadid. Jangan dengung lah, jangan dengung. Siapa dengung salah. Siapa dengung kat sini salah. Jangan dengung. Min salah. Walaupun suara dia sedap, lagu dia sedap, tapi baca salah tak jadi juga. Dia kena jelaskan nun ni. Min hadid. Baik, itu contoh yang kedua lah. Contoh yang kedua. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga pula, tengok. Baik, contoh yang ketiga, nun mati. Nun mati iaitu nun yang ada tanda sukun bertemu dengan ha dalam satu kalimah. Ni satu kalimah ni. Satu kalimah. Yang tadi dua kalimah, yang ni satu kalimah. Nun mati bertemu dengan ha dalam satu kalimah, satu perkataan. Hukum dia tetap sama, iaitu izhar halqi. Jelaskan, mestilah kena jelaskan bunyi nun ni. Wa tanhitun, kena jelaskan bunyi nun ni. Jangan dengung, siapa dengung salah. Siapa dengung salah. Siapa dengung kat sini salah. Salah. Siapa suruh dengung kat sini? Tak boleh dengung. Sebab apa tak boleh? Kerana nun mati, iaitu nun yang ada tanda sukun bertemu dengan ha. Yang mana ha ini adalah huruf izhar. Okey, habis, selesai huruf izhar yang kedua. Kita tengok pula huruf izhar yang ketiga adalah huruf kha. Kha nah. Huruf kha, kita tengok. Contoh bagi huruf izhar yang ketiga iaitu kha. Macam mana contoh dia? Yang pertama, baik, contoh izhar. Contoh bagi huruf izhar yang ketiga iaitu kha. Kat sini adalah tanwin kasratain bertemu dengan kha. Tanwin kasratain bertemu dengan kha. Apabila tanwin kasratain selari, maksudnya sama panjang. Sebab ada juga kasratain yang tidak selari. Selari ni maksudnya sama panjang. Tu. Kasratain selari sama panjang bertemu dengan kha. Hukum dia adalah izhar halqi. Bacaan di sini mestilah kita kena jelaskan, wajib jelaskan kasratain ini. Maksudnya jangan dengung. Bacaan macam mana? Kalimatin khabithah. Kalimatin khabithah. Jelaskan bunyi kasratain ini. Jangan dengung. Kalimatin. Siapa dengung salah. Siapa dengung salah. Kena jelaskan ni. Bunyi kasratain ni kena jelaskan. Kalimatin khabithah. Baik, habis. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi huruf kha. Contoh yang kedua bagi huruf kha. Baik, contoh yang kedua bagi huruf kha iaitu nun mati bertemu dengan kha. Nun mati bertemu dengan kha. Nun mati ni ada tanda sukun bertemu dengan kha. Yang mana kha ini adalah huruf izhar. Salah satu huruf izhar lah. Huruf izhar ada 6 semua. Apabila nun mati bertemu kha, maka jelaskan, wajib jelaskan nun ni. Min khair. Jangan dengung lah. Jangan dengung. Nun tu jangan dengung. Min khair. Salah. Walaupun suara sedap, walaupun lagu dia sedap. Salah. Sebab apa? Kat sini tak boleh dengung. Dia pergi dengung. Salah. Kat sini kena jelaskan. Min khair. Baik, itu contoh yang kedua. Tengok pula contoh yang ketiga bagi huruf izhar kha. Contoh yang ketiga, baik, contoh yang ketiga iaitu nun mati bertemu dengan kha. Nun mati
bertemu dengan kha dalam satu kalimah. Dia tak kira lah dua kalimah ke satu kalimah ke, pertemuan tersebut hukum dia tetap sama. Hukum dia izhar juga sebab nun mati bertemu dengan kha. Bacaan wajib kena jelaskan nun ni. Macam mana? Wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Jangan dengung lah. Pada nun sukun ni jangan dengung, jangan dengung. Kena jelaskan. Jangan baca wal mun. Dia baca sedap. Suara sedap, kan? Lagu dia sedap tapi salah. Salah sebab apa? Kat sini tak boleh dengung tapi dengung. Salah. Kat sini izhar hukumnya, jangan dengung. Okey? Okey, habis. Kemudian kita tengok pula huruf izhar yang seterusnya. Kita tengok pula huruf izhar yang seterusnya. Huruf izhar yang seterusnya huruf apa? Huruf ain. Ain, huruf ain. Ain. Baik, tengok contoh yang pertama bagi huruf ain. Sami on. Ali mun. Baik, contoh. Contoh. Baik, jatuh. Contoh bagi huruf ain, huruf izhar ain iaitu tanwin. Tanwin dhammatain bertemu dengan ain. Bertemu tu dalam dua kalimah. Sami'un satu kalimah, alimun satu kalimah. Maka apabila bertemunya tanwin dhammatain 69 bertemu dengan ain, maka bacaan di sini mestilah dijelaskan. Wajib dijelaskan bunyi tanwin ni. Macam mana? Sami'un alim. Sami'un alim. Jangan dengung lah. Tanwin ni jangan dengung. Siapa dengung salah. Sami'un alim. Salah. Siapa dengung salah. Dia kena jelaskan. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kita bagi detail lah. Kita baca bagi detail. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu nun sukun. Nun sukun, nun mati bertemu dengan ain dalam dua kalimah. Maka wajib dijelaskan nun ni. Man amila, kena jelaskan nun sukun ini. Baik, habis. Boleh faham lah? Okey, sila komen. Anak unggul. Makcik anak unggul daripada Terengganu lah, tak silap. Lama dah tak dengar khabar. Sihat kan? Apa khabar? Selamat Hari Raya. Makcik anak unggul daripada Terengganu kan. Dulu pernah terlaki dengan saya lah. Tolong share lah, tolong share. Okey, man amila, kena jelaskan bunyi nun sukun ini. Kena jelaskan bunyi nun sukun ini. Jangan dengung. Okey. Contoh yang ketiga bagi huruf ain. Contoh yang ketiga bagi huruf ain iaitu nun mati. Nun mati, nun yang ada tanda sukun bertemu dengan ain dalam satu kalimah, satu perkataan. Maka wajib dibaca dengan jelas. Ni, nun ni kena baca dengan jelas. Yan'iqu. Jangan dengung. Siapa dengung salah. Okey, seterusnya huruf ghain. Ghain pula, huruf ghain. Seterusnya huruf izhar yang kelima lah. Yang kelima adalah huruf ghain. Contoh dia yang pertama adalah baik, contoh yang pertama bagi huruf ghain, huruf izhar yang kelima iaitu tanwin fathatain bertemu dengan ghain. Maka wajib dijelaskan tanwin tersebut. Macam mana?
Afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Kena jelaskan tanwin ni. Waalaikumsalam. Mu'tih. Allah terlupa. Mu'tih daripada Terengganu. Tolong share nah. Ni page terbaru nah. Page hak lama hilang. Saya sayang sungguh page hak lama hilang. Facebook saya kena block itu. Saya tahulah siapa report, tak tahulah sebab apa. Siapa yang tak tahulah, saya pun tak tahu nak kata, hilang habis. Video-video live yang lama hilang habis. Tolong share nah. Terima kasih kerana menonton. Baik. Jadi apabila tanwin fathatain bertemu dengan ghain, maka kita kena jelaskan bunyi tanwin. Afuwan ghafura. Jelaskan. Okey? Jangan dengung. Dekat sini jangan dengung. Baik, contoh yang kedua bagi huruf ghain, huruf izhar yang kelima. Huruf ghain contoh yang kedua adalah baik, contoh yang kedua adalah nun mati. Nun mati iaitu nun yang ada tanda sukun bertemu dengan huruf ghain. Maka wajib kita jelaskan. Wajib kena jelaskan bunyi nun ini. Macam mana? Min ghillin. Min ghillin. Kena jelaskan bunyi nun mati ini. Jangan dengung. Min. Jangan dengung. Siapa dengung salah. Sebab kat sini hukumnya adalah izhar, iaitu nun mati, nun yang ada tanda sukun bertemu dengan ghain dalam dua kalimah bertemu tu. Min ghillin. Kita tengok contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga bagi huruf izhar yang kelima, iaitu huruf ghain. Contoh dia macam mana? Tengok. Fasayun. Fasayun ghiduna. Baik, kat sini nun mati. Nun mati iaitu nun yang ada tanda sukun bertemu dengan ghain, huruf ghain dalam satu kalimah, satu perkataan. Tetap hukum yang sama iaitu izhar. Kena jelaskan bunyi nun mati ini. Fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Kena jelaskan bunyi nun mati ini. Jangan dengung. Siapa dengung salah. Siapa dengung salah. Izhar kena jelaskan, kena terangkan, kena nyatakan bunyi nun mati. Jangan Jangan dengung. Baik. Dan contoh bagi huruf izhar yang terakhir iaitu huruf ha simpul lah. Ha simpul. Okey, yang mana yang tonton live, terima kasih. Minta tolong share lah, sebab ramai lagi yang tak tahu tak tahu page terbaru. Page saya yang lama hilang. Saya minta maaf lah, hilang, tak tahu pergi mana. Jadi saya buat page baru. Baik. Huruf izhar yang terakhir adalah ha simpul. Ha simpul makhrajnya di bawah ni. Pangkal halqum bawah ni. Okey, contohnya yang pertama adalah baik. Contoh yang pertama adalah tanwin kasratain selari ataupun sama panjang bertemu dengan ha simpul. Yang mana ha ini adalah huruf izhar. Maka bacaan di sini wajiblah kita kena jelaskan bunyi kasratain itu, kena baca bagi jelas. Contoh dia qaumin had. Qaumin had. Kena jelaskan bunyi kasratain tersebut. Jangan dengung. Siapa dengung? Qaumin had. Salah bacaannya, salah. Sebab apa? Sebab kat sini tak boleh dengung, tak boleh. Sini izhar. Tahu mana izhar? Kasratain sama selari, sama panjang bertemu dengan huruf izhar, iaitu huruf ha simpul. Nah, baik, contoh yang kedua.
Contoh yang kedua. Terima kasih yang menonton. Minta tolong share Tolong share banyak-banyak agar ramai lagi kawan-kawan kita yang masih lagi buta Al-Quran, masih lagi tak erti Al-Quran, boleh tumpang sekali lah, insya-Allah. Contoh yang kedua, iaitu nun mati bertemu dengan ha. Ha ni ha simpul juga ni. Asal bentuknya macam ni. Tapi apabila dia bersambung dengan nun, maka bentuk dia macam ni lah. Ha ni ketika dia duduk seorang dia, bentuk dia macam ni. Tapi bila dia bersambung dengan nun, maka bentuk dia bulat macam ni. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil ha dhamir. Baik, kita bukan nak bincang situ, kita nak bincang pada sini. Nun mati, nun ni ada tanda sukun, bertemu dengan ha, maka nun ini mestilah, wajiblah dijelaskan. Anhu kena jelaskan. Baik, dan contoh yang terakhir sebelum kita tutup live kita, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir apa dah? Contoh yang terakhir iaitu nun sukun, iaitu nun mati yang ada tanda sukun bertemu dengan ha simpul dalam satu kalimah. Bertemu tu dalam satu kalimah. Maka wajib dijelaskan bunyi nun sukun ini lah. Yanhaun. Jangan dengung. Siapa dengung kat sini salah. Yanhaun. Baik. Saya ulang sekali lagi. Jadi pagi ni kita bincang apa? Kita bincang berkaitan hukum izhar halqi. Huruf izhar halqi ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ada 6 semua. Baik. Semua 6 huruf itu makhrajnya di mana? Di bahagian halqum. Kha dengan ghain hujung halqum atas ni. Ha dengan ain tengah. Hamzah dengan ha simpul kat bawah ni. Sebab tu dipanggil halqum. Maka apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ini, maka bacaan mestilah wajib dijelaskan. Ini adalah huruf yang terakhir, nun mati bertemu dengan ha simpul. Jadi sekadar itu dulu live kita pada pagi ini. Kita bincang hukum izhar. InsyaAllah jika diberi kesempatan esok kita sambung, ataupun hari ini petang tak kira macam mana kita sambung balik bagi hukum yang seterusnya, iaitu hukum idgham lah. Yang mana hukum idgham ni dia terbagi pada dua, idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Jadi sekadar itu dulu live kita pagi ini. InsyaAllah jika diberi kesempatan lagi kita akan bincang lagi pada hukum-hukum yang seterusnya. Dan saya minta kerjasama tuan-tuan puan-puan yang sedang menyaksikan live ini, minta tolong share lah, sebab ni page terbaru lah. Ramai lagi yang tak tahu page ni, ramai lagi yang tak tahu. Ada yang kata saya tak buat dah kelas. Saya tak buat, tapi saya guna page baru. Page lama saya hilang. Dah berpuluh-puluh dah video saya buat, berpuluh-puluh live saya buat sebelum ni, ngajak macam-macam, tapi hilang macam tu lah. Tak tahulah sebab apa. Facebook saya kena block, tak tahulah sebab apa. Ni saya buat page terbaru, minta tolong share lah. Siapa yang share banyak, insyaAllah saham pahala dia banyak, insyaAllah. Jadi sebelum saya akhiri live pada pagi ini, saya mengambil kesempatan di sini. Yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, memandangkan kita masih lagi dalam bulan Syawal kan. Dan jangan lupa sama-sama kita meningkatkan amal ibadah sunat, iaitu berpuasa selama 6 hari di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah pahalanya seolah-olah kita berpuasa 1 tahun. Amat besar pahala Allah Ta'ala nak bagi kita. Cuma kita lah nak dengan tak mau saja. InsyaAllah buat sikit dapat banyak. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kita buat sikit, Allah Ta'ala bagi banyak. Itulah kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya nak ucapkan selamat hari raya lah. Dan yang ketiga, saya nak mohon maaf sangat-sangat sebab live kita jarang ada lah. Sebab
saya masa tu biasalah, masa sibuk kan, anak-anak lah, dengan kelas dekat sini lah, macam-macam. InsyaAllah saya akan buat juga live, cuma masa tu saya tak boleh nak tetap. Kalau ada saya akan beritahu dalam grup Telegram. InsyaAllah yang mana ada kelapangan boleh tengok live. InsyaAllah saya akan cuba luangkan masa untuk tuan-tuan dan puan untuk kita bincang. Bukan saya nak mengajak, saya bukan pandai sangat, nak bincang saja, nak muzakarah, nak ingat kembali hak mana hak telah kita mengaji lah, insyaAllah. Jadi minta tolong share lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa kita akan buat live lagi selepas inilah, insyaAllah, sama ada hari ini ataupun esok, insyaAllah nah. Jadi untuk sekadar itu dulu perbincangan kita pada pagi ini berkaitan hukum izhar halqi. InsyaAllah kita akan live dah di masa lain, dan kita akan bincang hukum idgham lah. Saya gunakan kitab ni, kitab tajwid ni. Siapa ada boleh buka lah, boleh semak kitab ni, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya Ustaz Muhammad Syafi'i bin Ishaq. InsyaAllah saya mohon agar tuan-tuan dan puan doakan saya agar diberi kesihatan, InsyaAllah, agar diberi istiqamah untuk mengajar tuan-tuan dan puan sekalian dalam alam maya, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.